Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu dengan saya, Cikgu Linda, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Tema keselamatan, tajuk usah panik, standard pembelajaran 1.3.1 bercerita dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang sesuai. Objektif, pada akhir pengajaran, murid dapat bercerita kisah usah panik dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. 2. Mencatat 5 maklumat mengenai usah panik dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan, murid berjaya menyampaikan kisah usah panik dengan sebutan dan intonasi yang sesuai dan berjaya mencatat maklumat mengenai usah panik dalam bentuk peta alir. Okey anak-anak, pernahkah anda melihat situasi ini? Ataupun mungkin kamu pernah mengalami situasi ini. Mari kita tengok gambar pertama. Apa yang kamu dapat lihat? Ada tangga lift kan? Okey, ada berapa tangga lift ni? 2. Okey, yang satu ni kenapa dia letak macam ni ya? Amaran bahaya kan? Okey, pintu lift ni rosak lah. Tu sebab dia ada tanda dia letak amaran dekat sini kan? Okey, ini gambar apa nombor 2 ni? Okey, orang naik tangga. Okey. Kenapa dia naik tangga ya? Lift rosak. Okey, pandai. Okey, anak-anak, kamu pernah naik lift? Pernah kan? Cikgu nak tanya kamu ya, anak-anak. Kalaulah kamu naik lift, kemudian tiba-tiba lift tu berhenti. Lift tu berhenti dan pintu tak boleh buka. Apa kamu rasa? Pandai. Kamu akan rasa takut kan? Kamu akan rasa takut. Kemudian kamu akan rasa panik. Betul? Jadi apa kamu akan buat? Okey, kamu akan rasa gelabah kan dan kamu tak tahu nak buat apa, betul tak? Okey anak-anak. Jadi, mari kita tengok bagaimana cara kita nak kawal panik ketika kita mengalami situasi macam ni. Okey anak-anak, okey sekarang kamu boleh buka buku teks, buka muka surat 63 ya anak-anak. Okey, buku teks kamu muka surat 63, tajuk Usah Panik. Okey. Kita tengok dulu ya. Dekat atas ni kita baca dulu. Afifi mengikuti Encik Nazri ke Wisma Kencana. Encik Nazri ingin berjumpa dengan rakannya di aras 14. Mereka tempat kosong. Betul anak-anak? Okey. Anak-anak, okey kat sini cikgu keluarkan gambar lah. Kalau dalam buku teks kamu, kamu ada 5 gambar. Betul kan anak-anak? Okey, jadi cikgu keluarkan 2 gambar ni dululah. Mari kita tengok ya. Okey, ini gambar yang pertama. Okey, gambar pertama kita boleh nampak Encik Nazri, anak dia Afifi, kemudian ada lagi 2 orang lah. Okey, yang akan masuk ke dalam lift ni lah. Okey anak-anak. Kemudian gambar nombor 2, kita boleh tengok dekat sini keadaan panik. Betul kan? Cuma Encik Nazri dalam keadaan tenang. Betul anak-anak? Okey, kemudian kita nampak ada buih-buih ni. Okey, jadi ni macam dia ada ingat sesuatu. Kan anak-anak? Okey, mari kita tengok gambar nombor 1 lah. Okey, kita tengok gambar nombor 1. Okey, kita tengok gambar. Kemudian kita tengok frasa yang diberi. Memasuki lift, menekan butang lift. Okey, kita tengok ya. Kita nak kena buat ayat ni untuk gambar nombor 1 menggunakan frasa yang diberi. Di samping tu, kita kena tambahlah ayat perkataan kita sendiri untuk menjadikan ayat tu lebih gramatis. Okey anak-anak? Okey, mari kita tengok. Okey, dan yang kat bawah ni, yang warna kuning ni, yang perkataan yang berwarna kuning ni adalah perkataan yang cikgu masukkan. Okey anak-anak, yang warna putih ni yang diberi. Okey, jelas ya anak-anak? Okey, mari kita tengok. Okey, ayat yang lengkap ni cikgu dah bantu kamu dah. Mereka memasuki lift lalu menekan butang lift yang bernombor 14. Cikgu letak mereka. Sebab apa? Sebab ramai kan? Okey, yang bernombor 14, cikgu tambah sikit perkataan ni. Cikgu letak bernombor 14. Tekan nombor 14.
Okey, sebab apa? Ni dekat atas ni dia bagi tahu dah. Yang Cik Nazrin ni nak pergi ke arah 14. Jadi pastilah dia akan tekan butang 14. Betul anak-anak? Jadi ayat yang lengkap, mereka memasuki lift lalu menekan butang lift yang bernombor 14. Okey, ini adalah ayat nombor nombor 1. Okey, kita tengok nombor 2 pula anak-anak. Okey, kita nampak. Nampaklah ada orang yang panik kan? Okey, mari kita tengok apa frasa yang diberi. Pintu tidak boleh dibuka. Itulah sebab nampak lelaki ni berpeluh kan? Dia paniklah ni. Teringat larangan. Siapa teringat larangan? Nampak tak? Encik Nazri lah dia teringat larangan ni. Larangan ni yang Cik Nazri ada baca lah. Okey, kita tengok larangan pertama yang Cik Nazri ingat kat tepi ni. Jangan melompat atau merosakkan peralatan di dalam lift. Okey, jadi dia ingat jangan lompat ataupun merosakkan peralatan dalam lift. Yang kedua, yang tak boleh buat, membuka pintu lift secara paksa. Tak boleh buka ni pintu lift ni secara paksa. Tak boleh. Yang ketiga, memanjat keluar melalui siling lift. Ni naik ke atas ni. Jangan. Tak boleh. Jadi Encik Nazri ni ingat. Okey, mari kita tengok. Okey, ayat yang lengkap. Macam biasalah yang warna kuning ni cikgu tambah ya. Okey. Apabila lift tiba di tingkat 14, pintu lift itu tidak terbuka. Encik Nazri teringat akan larangan yang terdapat dalam poster yang ditampal di pintu masuk lift tadi. Okey, ini ayat yang lengkap untuk gambar nombor 2. Okey, jadi Encik Nazri ni dia teringatlah. Teringat larangan yang dia baca dekat poster. Kan? Okey, jadi ini ayat nombor 1. Ini ayat untuk gambar nombor 2. Okey, mari kita tengok gambar untuk nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Okey, untuk gambar nombor 3, okey kita nampak Cik Nazrin ni dia tekan butang ni. Dia tekan apa ni? Okey. Cuba kita tengok frasa yang diberi. Hubungi bilik kawalan. Tidak panik. Okey, ni gambar nombor 3. Okey. Kita pun buat ayat lah. Kita buat ayat. Okey. Encik Nazri menekan butang kecemasan lalu menghubungi bilik kawalan. Beliau mengingatkan orang-orang yang terperangkap di dalam lift agar tidak panik. Okey, lengkaplah untuk gambar nombor 3. Ayat ni adalah untuk gambar nombor 3. Pandai. Okey, kita tengok gambar nombor 4. Duduk dan bertenang, berjaya dibuka. Okey, kemudian kita pun bina ayat. Kemudian, semua mangsa yang terperangkap di dalam lift duduk dan bertenang, lalu pintu lift berjaya dibuka oleh pihak bomba. Lengkaplah ayat ni untuk gambar nombor 4. Okey, kemudian nombor 5. Terima kasih kerana bijak bertindak. Okey, kemudian frasa yang diberi, selamat, memuji dan bangga. Jadi kita pun bina ayat. Ayat untuk gambar nombor 5. Okey. Akhirnya, semua mangsa yang terperangkap berjaya diselamatkan. Pihak bomba memuji dan bangga dengan tindakan Encik Nazri yang bertindak bijak dan berjaya mengawal situasi agar tidak panik. Ini adalah ayat nombor 5. Okey jadi jelas tadi kita dah buat ayat nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4 dan 5 lah. Okey, ayat-ayat ni kita buat berdasarkan gambar dan frasa yang diberi. Okey anak-anak, seterusnya baca dan sampaikan cerita di bawah dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Anak-anak, cikgu tak minta kamu salin ya petikan ni, tak payah salin.
Anak-anak, ini adalah kita dah buat dah. Cerita yang lengkap tentang usah panik tadi. Berdasarkan gambar nombor 1 sampai gambar nombor 5. Berdasarkan gambar dan juga frasa-frasa yang diberilah. Okey. Anak-anak, jadi cikgu nak kamu ceritakan balik, baca cerita ni, rakam dan hantar kepada cikgu lah. Okey. Cikgu baca dulu ya. Okey, kamu dengar. Afifi mengikuti Encik Nazri ke Wisma Kencana. Encik Nazri ingin berjumpa dengan rakannya di aras 14. Mereka memasuki lift lalu menekan butang lift yang bernombor 14. Apabila lift tiba di tingkat 14, pintu lift itu tidak terbuka. Encik Nazri teringat akan larangan yang terdapat dalam poster yang ditampal di pintu masuk lift tadi. Encik Nazri menekan butang kecemasan lalu menghubungi bilik kawalan. Beliau mengingatkan orang-orang yang terperangkap di dalam lift agar tidak panik. Kemudian, semua mangsa yang terperangkap di dalam lift duduk dan bertenang lalu pintu lift berjaya dibuka oleh pihak bomba. Akhirnya, semua mangsa yang terperangkap berjaya diselamatkan. Pihak bomba memuji dan bangga dengan tindakan Encik Nazri yang bertindak bijak dan berjaya mengawal situasi agar tidak panik. Okey anak-anak, kalau kamu tengok cerita ni tadi, kita dah susun dah. Kita dah susun dah kan? Start pada mereka ni. Cikgu buat yang ni lah. Okey, start pada mereka ni. Okey, sekejap ya. Sekejap nak. Okey. Start daripada mereka ni. Mereka memasuki lift lalu menekan butang lift yang bernombor 14. Ini adalah cerita di gambar nombor 1. Ayat di gambar nombor 1 lah. Okey. Kemudian, ni pula. Apabila lift tiba di tingkat 14, pintu lift ni sampailah dekat di pintu masuk lift tadi. Ini adalah ayat berdasarkan gambar nombor 2. Pandai. Seterusnya, Encik Nazri ni sampai dekat tidak panik ni. Ini adalah gambar nombor 3. Pandai. Kemudian semua mangsa sampailah pihak bomba ni. Ini berdasarkan gambar dan frasa. Nombor 4. Ini adalah ayat yang lengkap untuk nombor 4. Dan akhirnya ni, sampai habis ni adalah ayat yang nombor 5. Okey, jelas ya anak-anak? Okey, seterusnya aktiviti kamu yang kedua adalah catatkan cerita usah panik ke dalam peta alir mengikut kronologi, iaitu susunan yang betul. Anak-anak, ini kamu kena salin dalam buku pemahaman. Cikgu nak kamu buat kotak-kotak ni. Ini adalah peta alir. Kamu letak tarikh hari ni dengan hari ni. Tuliskan arahan. Ni arahan ni. Kemudian tulis macam ni. Buat kotak-kotak macam ni. Dan buat peta alir. Okey. Anak-anak, ini ada 5 gambar tadi. Betul tak anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Anak-anak, ini ada yang cikgu tak ikut susunan ni. Jadi kamu kena ingat. Gambar nombor 1 tadi ayat mana? Ayat mana gambar nombor 1? Kalau kamu rasa ini ayat nombor 1, kamu kena tengok slide yang awal tadi. Yang ada gambar 5 ayat tadi tu. Yang kita buat 5 ayat tadi berdasarkan gambar tu. Kamu tengok gambar tu balik. Tengok gambar pertama, mana ayat gambar nombor pertama tu. Cari dekat sini. Kalau yang ni, contoh dia yang ni lah kan. Contoh katakan ini nombor 1. Salin balik yang ni dekat sini. Ini ayat nombor 1. Ini ayat nombor 2. Ini ayat nombor 3. Ayat nombor 4 dan ayat nombor 5 lah. Okey, ini cikgu dah bagi dah. Tapi cikgu susun tak ikut kronologi ni. Kamu kena
berpandukan dekat slide yang kita buat ayat tadi. Jelas ya anak-anak? Buat dalam buku pemahaman. Buat dalam peta alir. Cikgu nak kamu buat cantik-cantik. Buat peta kotak ni cantik-cantik. Cikgu nak kamu guna pemaris lah untuk jadikan kotak. Dah darjah 5 kan? Okey anak-anak, jadi hari ini kamu belajar mengenai usah panik. Usah panik lah sekiranya kamu berada di dalam lift yang rosak. Okey. Ingat larangan yang tak boleh buat di dalam lift tadi tu. Ada 3 larangan yang kamu tak boleh buat ketika lift tak bergerak lah. Kalau kamu terperangkap dalam lift tu. Yang pertama, larangan yang pertama, kamu tak boleh melompat atau merosakkan peralatan di dalam lift. Yang kedua, kamu jangan paksa membuka pintu lift secara paksa. Nak buka koyak dengan tangan kamu tu kan? Jangan, tak boleh. Dan yang ketiga, kamu jangan memanjat keluar melalui ceiling lift. Bahaya tu. Tetapi apa perlu kamu buat? Kamu kena hubungi pihak kawalan lah. Okey anak-anak. Jadi aktiviti kamu untuk hari ini ada 2. Yang pertama, kamu baca balik cerita tu, rakam suara dan hantar kepada cikgu. Yang kedua, kamu buat balik susunan kronologi di dalam peta alir. Tulis di dalam buku pemahaman. Jadi cikgu rasa sampai di situ saja dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.